Singgah sebentar di pekan selama singgah membeli emas swasta. Makmurnya Malaysia kerana semangat patriotisme, damainya perpaduan kerana budi dan bahasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya, Syarizal Kunarifin. Dan saya Aida Mulyono. Dan minggu ini, Dialog TVS Plus membawakan kepada anda berkenaan topik yang cukup istimewa berkenaan dengan bahasa, berkenaan dengan Anugerah Sastra Sarawak ke-11. Dan untuk itu kita bersama dengan tetamu jemputan pada minggu ini iaitu Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Sarawak, Abang Haliman Abang Julai. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik Aida. Syah. Okey. Baik Tuan. Yeah. Baik Tuan, mengenai Anugerah Sastra Sarawak ke-11. Jadi bilakah sebenarnya majlis anugerah ini akan diadakan, dan ingin juga tahu siapakah tetamu kehormat pada majlis tersebut nanti. Okey, terima kasih Aida, Syah. Ya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada TVS kerana mengundang saya untuk bersama-sama pada sesi kali ini ya. Jadi Anugerah Sastra Sarawak yang ke-11 merupakan satu anugerah yang cukup besar, terutamanya kepada penulis-penulis di Sarawak ini ya. Majlis ini akan berlangsung pada 30 Oktober 2024 bertempat di Dewan Santapan Dewan Undangan Negeri Sarawak ya. Dan insya-Allah kita mengundang tuan yang terutama Tun untuk hadir menyampaikan anugerah pada malam tersebut. InsyaAllah Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehen Seri Dr. Haji Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, dan juga bersama-sama yang amat berhormat Puan Fauziah binti Muhammad Sanusi akan hadir pada majlis tersebut nanti. InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah kita jangka akan meriahlah majlis tersebut nanti insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Betul, mungkin kalau sedikit untuk kita jelaskan kepada penonton di luar sana yang mungkin tidak berapa tahu berkenaan dengan Anugerah Sastra Sarawak ke-11 ini. Jadi mungkin ada ceritanya, penceritaan di sebaliknya, sejarah bagaimana Anugerah Sastra ini mula diperkenalkan. Baik Syah, Anugerah Sastra Sarawak dulunya dikenali sebagai Anugerah Sastra Negeri Sarawak. Sekarang ini kita jenamakan semula sebagai Anugerah Sastra Sarawak. Dan kali ini adalah kali yang ke-11. Mula diadakan pada tahun 1994. Lama juga ya. Dan anugerah ini sebenarnya dia lebih kepada pencalonan ya. Maknanya kena ada pencalonan dan akan dinilai oleh panel yang kita lantik. Dan kita adakan setiap 2 tahun. Dan hadiah ataupun hadiah utamanya memang khusus untuk anak Sarawak lah. Kecuali hadiah khas yang kita benarkan untuk bukan penduduk ataupun bukan anak Sarawak, tapi menyumbang banyak terhadap bahasa dan sastra dan pembangunan sastra di Sarawak ini. Jadi agak lama ya, anugerah ini telah pun diadakan pada tahun 1994 ya. Dan satu lagi ingin saya kongsi adalah projek Anugerah Sastra Sarawak ini adalah di bawah naungan Kerajaan Negeri Sarawak melalui Pejabat Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak ya. Manakala kami di Dewan Bahasa dan Pustaka Cabang Sarawak ini bertindak selaku urus setianya. Maknanya mengurus tentang panel, menerima pencalonan, inilah tugas kita, dan seterusnya mengadakan majlis penganugerahan Anugerah Sastra Sarawak. Panjang penceritaan dia itu daripada tahun 94 sehingga ya, betul. Ramai yang telah menerima anugerah ini, saya percaya. Tapi ingin juga saya tahu sebenarnya apakah objektif anugerah ini pada awal-awal ketika dia diperkenalkan, objektifnya itu. Ya, menarik Syah. Jadi ada 4 objektif utama Anugerah Sastra Negeri Sarawak. Yang pertamanya memberi penghargaan kepada sumbangan penulis dan sekaligus mendorong mereka untuk berkarya. Ini memang khusus untuk penulis di Sarawak supaya mereka terus bersemangat menghasilkan karya-karya yang bermutu. Yang kedua, menggalakkan penulis Sarawak untuk mendekati bidang penulisan. Kita sedia maklum bidang penulisan ini memang cukup mencabar. Kalau kita tidak memberi dorongan dan sokongan kepada penulis, maka mungkin minat dan motivasi untuk menulis itu kurang. Jadi dengan ada Anugerah Sastra Negeri Sarawak ini, dia akan memberi semangat kerana mereka akan diberi penghargaan, diberi hadiah dan sebagainya. Ini mendorong mereka untuk terus menulis. Dan satu lagi, membantu ke arah peningkatan dan kemajuan sastra kebangsaan Negeri Sarawak. Kita sedia maklum penulisan ini adalah sebahagian daripada sastra. Jadi apabila ramai dalam kalangan masyarakat ataupun generasi muda khususnya menulis, maka secara langsung sastra itu juga terangkat di Sarawak ini. Dan seterusnya yang terakhir sekali adalah meningkatkan imej dan prestasi bidang kesusastraan
dan penulisan pada keseluruhannya. Kerana selepas maknanya salah satu anugerah lain yang juga diberikan kepada penulis di peringkat kebangsaan adalah anugerah sastra negara. Di peringkat antarabangsa kita ada Sirat Award. Jadi mereka yang pernah menerima anugerah sastra Sarawak ini mereka berpeluang untuk dicalonkan untuk peringkat yang lebih tinggi. Ini salah satu usaha kita untuk mengangkat penulis-penulis di Sarawak ini. Ini beberapa objektif utama yang boleh memberi semangat kepada penulis Sarawak ini. Tuan, selain anugerah sastrawan Sarawak, jadi apakah antara anugerah lain yang akan juga disampaikan pada 30 Oktober tu nanti? Baik. Dalam anugerah sastra Sarawak ni dia ada beberapa kategori-kategori. Yang pertamanya adalah hadiah utama atau anugerah utama yang kita sebut mereka yang menerima akan menjadi sastrawan negeri Sarawak ataupun sastrawan Sarawak. Ini hadiah utamanya. Hadiah-hadiah lain yang akan diberi pada hari tersebut adalah anugerah khas bahasa dan sastra. Ini khusus untuk mereka yang banyak menyumbang kepada pembangunan bahasa dan sastra di Sarawak. Ini terbuka kepada bukan saja untuk anak Sarawak, tetapi juga untuk mereka yang berkhidmat di Sarawak, tapi banyak, mana bukan untuk anak Sarawak saja. Ya. Seterusnya adalah anugerah penulis Sarawak mengikut genre. Dia ada genre puisi, cerpen, esei, kritikan dan novel. Dia dinilai bukan dari aspek karyanya saja, tetapi dari segi ketokohan mereka yang kita beri anugerah ini. Bukan hanya pada karya saja, tapi penlibatannya dalam persatuan, penlibatan mereka dalam pembangunan bahasa dan khususnya genre-genre yang saya maksudkan tadilah, puisi, cerpen, esei, kritikan dan novel. Dan seterusnya anugerah penulis Sarawak mengikut kategori bahasa. Kita ada bahasa Iban, bahasa Bidayuh, kita ada Melayu Sarawak, bahasa Inggeris pun kita nilai. Dan mereka yang memenuhi syarat-syarat itu akan kita anugerahkan sebagai menerima anugerah kategori bahasa. Dan satu lagi anugerah penulis harapan Sarawak. Yang ini baru 2 kali kita adakan. Anugerah penulis harapan ini lebih kepada penulis-penulis baru, penulis muda. Tapi karya mereka sudah cukup hebat. Jadi dengan demikian bila kita anugerahkan genre ini, iaitu penulis harapan Sarawak, maknanya penulis muda ini akan lebih bersemangat. Mereka ada masa depan yang cerah dalam bidang penulisan. Jadi inilah beberapa kategori selain daripada hadiah utama yang kita sebut kalau mereka yang boleh ditawar dianugerahkan hadiah utama tadi, mereka adalah sastrawan Sarawak. Ya, ini beberapa kategori yang kita anugerahkan pada hari tersebut. Ada kategori lain, anugerah lain selain daripada itu? Setakat ini, inilah beberapa kategori yang kita atur ataupun kita tawarkan semasa Majlis Anugerah Sastra Sarawak. Okay. Tuan Abang Hilman, saya ingin tahu juga sebenarnya sekarang ini, jika ini adalah anugerah yang terbuka kepada seluruh rakyat di negeri Sarawak, syarat-syaratnya, adakah mereka sekarang ini kita berada di zaman era digital yang adanya di social media, adanya yang di blog mereka sendiri untuk menulis cerpen, ada yang menulis puisi dan sebagainya. Bagaimana kriteria ini diambil kira oleh pihak juri untuk mengenal pasti mereka ini adalah penulis yang bagus dalam mengangkat bahasa dan sastra itu sendiri? Macam mana? Menarik soalan tu. Soalan kebat kot. Okey, dari aspek ini sebenarnya kita melantik panel khusus yang kita pilih dalam kalangan tokoh-tokoh, dan mereka juga memang peneliti dalam konteks penulis di Sarawak ini. Dan salah seorang, mungkin salah satu kategori yang kita pilih adalah mereka yang pernah mendapat anugerah sastra Sarawak. Anugerah kali ini adalah anugerah yang ke-6. Sekarang ini kita sudah ada 5 penerima anugerah utama sastra Sarawak. Yang kedua, panelnya kita pilih daripada kalangan penulis yang memang sudah ada ketokohan, walaupun dia bukan sastrawan negeri Sarawak, tetapi dia ada kemahiran dan penelitian mereka terhadap penulisan di Sarawak. Jadi mereka ini akan menilai nama-nama yang dicalonkan. Yang ini lebih kepada pencalonan, bukan kita lantik begitu, bukan kita pilih begitu saja. Maknanya individu sendiri ataupun persatuan dia mencalonkan nama-nama tertentu untuk dinilai
mendapat anugerah yang kita senaraikan. Dan dalam percalonan itu, mereka perlu mengetengahkan apakah karya-karya yang telah mereka hasilkan, apa anugerah-anugerah ataupun kemenangan yang mereka perolehi. Kemudian apakah sumbangan-sumbangan mereka kepada persatuan, sumbangan kepada masyarakat dalam konteks bahasa dan sastra. Jadi ini adalah beberapa perkara yang akan kita nilai. Dan panel ini nanti akan meneliti dan mereka akan membuat laporan dan dibentangkan untuk persetujuan bersama oleh panel-panel lain. Jadi maknanya tapisan ini memang cukup adil dan saksama lah. Baik. Ya. Kita pun sebenarnya Aida dah menghampiri waktunya. Mungkin ada soalan terakhir daripada Aida. Silakan. Saya nak tanya sebenarnya harapan Tuan berkenaan dengan penganjuran Anugerah Sastra Sarawak ini. Baik, kita mengharapkan apabila kita mengajukan Anugerah Sastra Sarawak ini, kita dapat memberi penghargaan dan juga memberi semangat kepada penulis di Sarawak ini supaya mereka terus menghasilkan karya yang bermutu. Di samping itu akan timbul pula penulis-penulis baru supaya mereka dapat mewujudkan minat dalam bidang penulisan ini, dan seterusnya kita mengharapkan dengan adanya anugerah ini, Anugerah Sastra Sarawak ini, penulis-penulis Sarawak dapat diiktiraf ke peringkat lebih tinggi khususnya di kebangsaan dan insya-Allah terus ke peringkat antarabangsa. Inilah harapan kita dengan adanya Anugerah Sastra Sarawak ini. Salah satu usaha dengan dokongan Kerajaan Negeri Sarawak, alhamdulillah, dengan diurustiakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, kita mengharapkan akan ada lebih ramai lagi penulis-penulis yang hebat di Sarawak ini menghasilkan karya-karya yang bermutu yang mengangkat pelbagai kearifan tempatan dan kehebatan di Sarawak ini untuk dimasukkan dalam karya-karya mereka. Ya. Baik, itu dia Abang Haliman, Abang Julai, pengarah Dewan Bahasa Pustaka Cawangan Sarawak yang telah berkongsi berkenaan dengan Anugerah Sastra Sarawak ke-11 yang bakal dianjurkan pada 30 Oktober ini. Baik, kita ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita pada hari ini, Abang Haliman, Abang Julai, kerana sudi berkongsi berkenaan dengan anugerah ini dan juga sedikit informasi yang telah dikongsikan kepada kita, moga dapat dimanfaatkan kepada umum. Jadi saya rasa itu saja yang dapat kami kongsikan di Dialog TVS Plus ini. Saya Syahrul Zakir Arifin dan saya Aida Mulyana. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye. Jumpa lagi.